pada hari Selasa malam saya akan kudara bersama dengan Dr. Anita Sulaiman berhubung dengan isu IHR. Nantikan siaran langsung itu. InsyaAllah kita akan menghurai kebimbangan orang ramai hari ini. Banyak orang memviralkan video Zul Hassan. Saya nak beritahu PPIM sudah pun mengisytiharkan bahawa Zul Hassan tidak mewakili mereka. Tidak mewakili mereka. Kita pun tengok Zul Hassan ni makin lama makin lain macam dia punya fitnah-fitnah yang tak sepatutnya keluar daripada mulut orang yang syuman. Sampai keluar kenyataan mengatakan bahawa siapa yang cocok vaksin ni harta-hartanya akan dirampas. Saya minta lah saudara Zul Hassan ni berhentilah daripada buat benda-benda yang mengarut ni. Saya pun anti rejim Muhyiddin, rejim KJ yang memaksa rakyat untuk cucuk vaksin. Tapi kalau kita tentang vaksin ini, kita tak perlu sampai ke tahap mereka cerita yang tak masuk akal. Saya perhati je. Bagi saya cukup-cukup lah. Dengan cerita-cerita dongeng kata apa ni, harta akan dirampas lah, bulan 12 ni kalau kita tak bantah IHR, kita akan hilang kedaulatan lah. Ni semua banyak benda yang tak betul, tuan-tuan. Banyak benda yang tak betul. Jadi hari Selasa ni insyaAllah kita akan huraikan. Untuk makluman kawan-kawan, janji yang dibuat oleh Menteri Kesihatan kita ialah kedaulatan negara akan tetap dijaga. Untuk makluman orang-orang yang percaya dengan Zul Hassan ini, saya nak beritahu semua negara-negara WHO yang menyertai WHO ni, Malaysia adalah antara orang yang menandatangani IHR 2005. Kita adalah sebahagian daripada WHO. Okey. Kalau pun kita tak setuju, tuan-tuan, saya memang tak setuju dengan banyak benda yang dibuat oleh WHO. Tetapi saya nak beritahu, menurut Menteri Kesihatan sekarang, Dr. Zaliha, dan bekas Menteri Kesihatan, Khairy Jamaluddin, kita punya perundingan ni belum selesai. Tuan-tuan, belum selesai. Dan dah selesai pun, maknanya semua negara yang menyertai IHR ini mesti bersetuju dengan terms and condition di dalam IHR ini. Dah selesai setuju, akhirnya ianya akan dibawa ke kabinet. Bawa kabinet pun dijangka dalam bulan Mei tahun depan. Jadi berhentilah Zul Hassan daripada membuat fitnah-fitnah yang mengarut. Saya betul-betul tak faham lah. Sebagai orang Islam ni, kita jangan buat reka benda yang tak ada. Dan saya nampak makin lama makin melampau. Dan orang yang memforwardkan dia punya video ni pun kadang-kadang tak pakai otak. Cubalah fikir logik tak. Yang orang lain yang ambil vaksin ni, tuan-tuan, takkanlah diorang ni nak biarkan harta diorang ni dirampas begitu saja. So di mana datang logiknya? Itu sebab sebelum kita memviralkan apa yang dikeluarkan oleh Zul Hassan ini, fikir banyak kali. Kalau kita berfikir guna otak kita sendiri, jalan cerita dia pun dah terlalu banyak terpesong. Dia ada 2 orang kat sana tu lah, seorang lagi profesor ni, memang dah mirip ke sebelah Perikatan Nasional. Hari ini mereka digunakan untuk memburukkan kerajaan. Jadi jangan kita terpedaya dengan mereka-mereka ni. Banyak ada agenda peribadi. Banyak ada agenda peribadi.
Jadi jangan sampai kita diperbodohkan oleh mereka dengan cerita-cerita yang langsung tak masuk akal. Saya nak beritahu tuan-tuan, kalau kerajaan hari ini memaksa rakyat Malaysia untuk mengambil vaksin seperti mana yang KJ buat, saya sendiri akan tentang. Saya sendiri akan tentang. Jadi jangan bimbang. Jangan bimbang. Kita semua tahu kesan vaksin. Hari ni orang yang ambil vaksin banyak yang tak sihat. Orang yang tak ambil vaksin okey je. Jadi kalau benda ni berlaku tuan-tuan, kita sendiri akan tentang. Jadi jangan terpedaya dengan cerita-cerita Zul Hassan. Soalan lain? Okey tu. Ya. Ini kenyataan daripada UMNO Musa juga lah tu. Dia berkata bahawa Muafakat Nasional bantu UMNO bangkit selepas tersungkur sewaktu PRU 2018 tu. Ini merepek ya semua. Dia Muafakat Nasional bantu ke tak bantu ke, yang menyebabkan kita ni kukuh kembali ialah kerana kita lawan musuh kita pada ketika itu, Mahathir Mohamad. Dan Mahathir pula, dia ada agenda dia untuk mengelakkan daripada menyerahkan kursi kepada Datuk Seri Anwar. Maka dia sendiri membantu untuk memburukkan imej DAP bagi membolehkan last kali Bersatu meninggalkan Pakatan Harapan atas alasan DAP. Hakikat dia sebenarnya alasan dia tak nak pas kursi tu dekat Anwar, itu je. Kan? Jadi kena faham lah. Kena faham. Kalau misalnya bukan Mahathir yang jadi Perdana Menteri, kalau ketika tu Datuk Seri Anwar yang jadi Perdana Menteri, jenuh juga kita nak jatuhkan dia orang ni. Kan? Tapi pasal Mahathir, dengan sifat dia, dengan kenyanyukan dia, dengan tindakan dia yang sabotaj rakan-rakan komponen dia sendiri, ianya memudahkan kerja kita. Kita tak nafikan bahawa kerjasama dengan PAS sedikit sebanyak mengukuhkan kedudukan kita. Kita tak nafikan. Itu ada. Tetapi that is not the only reason why UMNO make a comeback. Sebab last kali PAS jugalah yang menjadi punca kenapa UMNO jatuh. Dengan pengkhianatan dia, dengan kerjasama dia dengan musuh politik kita Bersatu, mereka jugalah yang telah menjahanamkan kita. Jadi Anwar Musa ni sudah pastilah dia nak jadi calon pilihan raya dekat Kemaman ni. Dia mesti puji Haji Hadi, puji PAS kau-kau lah, nak menunjukkan seolah-olah macam UMNO ni bergantung harap pada Haji Hadi ataupun pada PAS saja. Sebenarnya bukan keseluruhannya bergantung pada itu. Dia ada banyak faktor lain. Faktor yang paling utama sekali ialah kerosakan-kerosakan yang dibawa oleh Mahathir. Dapat kuasa, dia buang Ketua Hakim Negara. Dia lantik Richard Balanjun. Dapat kuasa, dia buang Peguam Negara. Kena saman, kena 3.7 juta kerajaan bayar pada Tan Sri Apandi. Lepas tu lantik pula peguam kepada Ketua Komunis Melaya untuk menjadi Peguam Negara. Benda-benda macam ni lah yang menyebabkan mudah untuk kita menjatuhkan Mahathir. Ini kena faham. Itu bukan benda yang dibuat oleh PAS. Itulah kerosakan yang dibuat oleh Mahathir sendiri. Kalau Mahathir menggunakan otak dia yang waras, dia jaga kerajaan dia baik-baik, adakah boleh berlaku benda macam ni? Sudah pasti tidak. Kerana Mahathir membuka ruang untuk kita balon dia. Okey? Ada lagi? Kita ala-ala kita dah masuk ke PRQ Maman ni. Ya. Tu boleh nak komen ke sedikit pasal preparation untuk hadap PRQ Maman ni? Buat masa ni kawan-kawan kita sudah turun ke bawah, Tadi pun pengurusi Felda dah masuk pergi ke Felda-Felda di Kemaman. Dan beliau pun pernah menjadi ahli parlimen di sana. So tumpuan sudah dibuat. Datuk Seri Ahmad Said pun dah
menggerakkan jentera kita daripada itu hari lagi, kan? Semenjak kita cuba untuk buat petition mahkamah lagi, kita dah buat kerja tu. Namun saya tak nafikan, laluan memang begitu sukar. Laluan memang begitu sukar. Tak payah dengar kenyataan gila kucing tanah lah. Kalau ikut otak kucing tanah ni, kepala dia ni kadang-kadang tak berapa betul. Dia kata apa ni, kalau Kemaman ni kalah, Datuk Seri Zahid perlu meletakkan jawatan. Tak kebodoh punya kenyataan ni, Kemaman tu 27,000 kita kalah itu hari. Kalau misalnya kita menang, tiba-tiba kalah, kau buat kenyataan macam tu, boleh lah. Betul tak? Ini benda yang di luar kawalan kita. Itu hari masa menang dekat Pelangai, tak ada pula dia cerita apa-apa. Betul tak? Kita menang dekat Pulai, kita menang dekat Simpan Jeram, tak ada pula dia cakap apa-apa. Ini dah kawasan kalah bukan sikit, 27,000 kalah. Dia tiba-tiba nak suruh kita nak suruh Presiden letak jawatan kalau kalah. Pakai otak lah sikit. Bagi idea tu, kadang-kadang dia punya idea ni kadang-kadang mengarut. Kita tak nafikan dia ada membaca, tapi membaca saja tak boleh berfikir dengan waras pun, susah juga, Dia kena membaca dan boleh berfikir. Jangan setengah orang tu dia baca buku, contohnya lah macam Izzah Maknur dulu, dia baca buku Long Walk to Freedom, dia nak tiru bulat-bulat apa yang Mandela buat. Ini bodoh, tak pakai otak. Kita baca, kita belajar daripada pengalaman orang yang lepas, tapi tak semestinya kita kena tunggu macam Mandela 27 tahun baru dia akhirnya dia bersetuju untuk bekerjasama ataupun berunding dengan kerajaan apartheid. Tak cerdik lah. Lawan, dia tunggu 27 tahun baru nak berunding. Kalau kita dah tahu last kali Mandela mau berunding, kita berunding lah awal. So jangan ikut bulat-bulat apa yang buku tulis. Kerja membaca ni supaya kita boleh berfikir dan menghasilkan pemikiran kita sendiri, bukan tiru bulat-bulat apa orang lain buat. We learn from others' mistake. Okey. Kita ada pun daripada kita Tak ada. Tak ada. Kita keluar sikit lah tu daripada PRK Kemaman dengan Bersatu. Okey. Kita melihat Selangor baru saja membentangkan Belanjawan 2024. Sekali lagi kita lihat kaki tangan awam negeri mendapat bonus 2 bulan setengah. Ini menunjukkan prestasi negeri yang baik. Selangor boleh dijadikan contoh kerajaan yang dipimpin oleh kerajaan perpaduan. Saya ucap tahniah kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Amiruddin kerana telah memberikan bonus yang cukup tinggi, 2 bulan setengah. Ini dia bagi selepas pilihan raya tu. Ini satu benda yang saya kagum dengan Datuk Seri Amiruddin lah. Dia pandai cari duit, dia pandai diversify Selangor punya source of income, mempelbagaikan semua pendapatan Selangor. Bila ada hasil, dia pulangkan kepada rakyat negeri Selangor, kepada kaki tangan awam negeri Selangor, yang membantu menjayakan agenda ekonomi negeri Selangor walaupun selepas pilihan raya. Ini jarang orang buat. Biasa orang buat ni ketika dekat pilihan raya, Okey. Ada lagi kalau daripada TikTok? Kalau tak ada, Tak ada. Silakan jalan terus. Studio tinggal tu. Okey, ada soalan lagi? Bonus negeri PH bagi bonus kat rakyat negeri PAS. Bonus disebat. Nak buat macam mana kan? Dan korang pilih negeri PAS. Ya. Okey?
Ada soalan lain?